Just imagine betapa tegangnya situasi time tu. Assalamualaikum, what's up guys? It's me, Gizru in the house. Welcome back, welcome to my channel. Terima kasih kepada korang yang masih lagi tengok video ni, dan aku doakan korang semua sihat walafiat bersama dengan keluarga masing-masing. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. So guys, untuk video kali ni aku akan menceritakan tentang sebuah kisah guys. Sebuah kisah tentang satu rompakan yang telah menjadi sejarah di Buenos Aires, Argentina. Rompakan ni bukan rompakan yang kita biasa dengar guys, tapi rompakan ini adalah rompakan yang sangat-sangat terancang dengan strategi yang tersendiri. So untuk korang yang selalu tengok movie, contohnya movie di Hollywood, di Netflix, korang akan ada tengok cerita yang berkenaan dengan cerita rompakan. Seperti contoh The Italian Job, kita ada Ocean 13, The Inside Man, and kita ada Money Heist. So jangan lupa peminat-peminat Money Heist, 3 September 2021 akan ada di Netflix. Okay, anyway, kejadian rompakan ini berlaku pada jam 12.38 minit tengah hari. Untuk spesifiknya, pada 13 Januari 2006 di sebuah bank iaitu Banco Rio yang terletak di sebuah pinggir bandar yang subur di Buenos Aires, Argentina. Dekat bank Banco Rio tu dipenuhi dengan 100 lebih anggota polis Argentina guys. Keadaan sangat tegang guys. Polis di serata tempat, penembak tepat di kiri, kanan, media, helikopter dan sebagainya guys. Just imagine betapa tegangnya situasi time tu. Pendek cerita, polis dah secure all the place, all the perimeter dekat kawasan tu. Semua polis dah standby guys. Dan peluang perompak-perompak tu nak lari memang agak tipis kalau korang fikirkan. So guys, mengikut sumber yang aku baca, terdapat 5 orang perompak yang berada di dalam bank tersebut. Dan keadaan mereka sekarang ni, mereka terperangkap, dikelilingi oleh polis guys. Tetapi at the same time, mereka juga mempunyai hostage. Seramai 23 orang tebusan di dalam bank bersama dengan mereka. So boleh dikatakan peluang diorang nak lari tu memang agak tipis. So check man, just matter of time. That's it. So waktu tu guys, polis Buenos Aires ni berbincang dengan salah seorang perompak tu lah. Wakil perompak tu yang menggelarkan dirinya sebagai Walters. So dia orang ni bincang, polis tu tanya macam mana keadaan hostage dalam, adakah okey sebagainya kan. So dia orang ni negotiate from time to time. Dan sebenarnya perompak-perompak ni memang dah tahu diorang ni dah dikepung oleh polis. Setiap entrance tu guys, di Banco Rio tu ada 2 entrance, tahu tak? Ada pintu depan dan juga belakang. Sebenarnya polis telah cover dua-dua tempat tu. So peluang nak lari tu memang agak tipis. So at the same time, mereka juga telah lepaskan hostage tu seorang demi seorang. Diorang buat benda ni dari masa ke semasa mengikut kehendak diorang. So apa yang peliknya guys, kalau perompak yang biasa kita dengar, diorang ni akan sangat ganas dan sanggup mencederakan hostage-nya, ataupun dengan lebih buruk lagi membunuh hostage tersebut. Tapi Walter and the gang ni, dia lain pula cerita dia. Dan menurut hostage itu sendiri guys, mereka dilayan dengan baik. Yang berada di dalam bank tu, mereka dilayan dengan baik oleh Walter and the gang. Suasana di dalam bank tu tak seperti yang kita fikirkan. Kita akan fikirkan sesuatu yang tegang kan, situasi rompakan. Tapi sebenarnya tak. Dalam tu just relax, play. Dan ada pada satu tahap tu, Walter dan geng-geng dia ni menyanyikan lagu Happy Birthday guys. Diorang ni sempat lagi menyanyikan lagu Happy Birthday kepada seorang pegawai bank. Kebetulan hari itu adalah birthday-nya. Dan pada jam 3.30 petang, Walter dia call polis untuk order pizza. Dia cakap hostage itu lapar. So polis nak tak nak kena juga bagi pizza kat dia orang untuk keselamatan hostage tersebut.
Selama lebih 3 jam guys, selama lebih 3 jam polis cuba berhubung dengan Walter, tapi tak dapat guys. Diorang tak dapat get through pada Walter. Walter tak balas apa-apa yang polis tanya kat luar. Walter tak buat apa-apa. Dia macam senyap je guys. So polis pun dah mula hairan. Kenapa diorang ni tiba-tiba senyap and then tak ada demand apa-apa. Polis pun pelik lah kan, kenapa diorang tak call, tak minta apa-apa. And kawasan time tu memang tak ada, orang cakap no way out lah. Perompak-perompak ni memang takkan dapat keluar. Semua dipenuhi dengan polis. So there is no way out actually. Dan diorang pergi geledah setiap tempat bank tu. Diorang cari kod-kod diorang bersembunyi kat mana ke, tak ada guys. Apa yang mereka jumpa adalah hostage-hostage di setiap tempat. Ada yang dekat tingkat atas, ada yang dalam bilik meeting, ada yang dekat lobby dan sebagainya. Dan mereka tak jumpa apa-apa benda pun. Macam tak ada kesan pecah apa-apa. Memang tak ada guys. Just mereka jumpa hostage-hostage tersebut diikat tangannya dan mereka keep on searching. Perompak-perompak ini adakah bersembunyi di kalangan hostage? Tapi tak ada guys. So where did they go? So guys, mereka pun mula turun ke tingkat yang paling bawah, iaitu basement lah, bawah tanah. Kod-kod perompak tu bersembunyi kat situ ke, dan difahamkan juga yang tingkat bawah tanah inilah sebenarnya peti-peti mewakili harta karun, boleh dikatakan harta karun lah, Banco Rio yang sebenarnya. Dan untuk pengetahuan korang, orang-orang di Argentina time tu tak lagi percaya dengan bank, disebabkan mereka rasa mereka telah dikhianati oleh bank at that time. Dan yang paling terkenal pada tahun 2001 ketika kejatuhan sistem perbankan nasional yang dikenali sebagai Corralito. Time tu lah diorang rasa diorang dikhianati. Bank-bank tu dah macam tipu diorang. So ada yang muflis, ada yang miskin, akan terus miskin guys, disebabkan oleh bank ni. So dekat basement ni adalah tempat orang-orang kaya menyimpan harta diorang. Okay, dia ada macam satu kawasan yang banyak peti, and then diorang akan deal dengan bank ni. Orang-orang kaya di Argentina, dia akan deal dengan owner bank ni untuk letak barang-barang kesayangan diorang di peti tersebut. Dan boleh dikatakan di basement ni lah tempat yang paling banyak harta di bank Banco Rio ni guys. Bila polis-polis ni turun ke bawah basement ni guys, diorang cari lagi kod-kod perompak ni bersembunyi kat situ, tapi diorang tak jumpa apa-apa. Nada. Bus favor mi amor, tak ada apa-apa. So apa yang mereka jumpa adalah peti-peti simpanan tadi tu yang orang-orang kaya di Argentina tu telah dipecahkan. Sebanyak 143 buah peti daripada 400 tu telah dipecahkan. So kat situ sebenarnya barang-barang yang telah hilang. Tapi persoalannya, kat mana diorang? Macam mana diorang nak keluar? Sedangkan polis dah secure every perimeter dekat kawasan bank Banco Rio tu. There is no way out. Itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya. Kemanakah hilangnya perompak-perompak tersebut? Polis Argentina ni diorang telah jumpa benda-benda yang digunakan untuk rompak bank pada masa tu. Diorang jumpa bateri guys. Bateri, diorang jumpa alat yang untuk pecahkan peti besi, dan juga ada satu nota guys. Ada satu nota yang ditinggalkan oleh perompak-perompak tersebut yang berbunyi, "In a neighborhood of rich people without weapon or grudges, it's just money, not love." Polis pun masih lagi hairan. Why? Apa benda ni kan? Mereka menyifatkan rompakan ini adalah robbery of the century kerana tiada siapa yang cedera. Perompak-perompak tu lenyap macam tu saja. But how? How? Why? And kenapa? Macam mana diorang boleh hilang tiba-tiba? Sebenarnya mastermind di sebalik kisah rompakan ni adalah seorang lelaki yang bernama Fernando Araujo. Dan untuk pengetahuan korang, sebelum Araujo ni merompak Banco Rio, ada satu rompakan yang telah berlaku pada tahun 1999 yang pernah juga menggemparkan Argentina at that time. Tapi masa tu perompak telah dibunuh oleh polis, dan dalam masa yang sama 2 orang hostage telah terkorban. Araujo ni guys, dia sangat admire sebenarnya untuk merompak bank.
pelik kan. Pada satu hari dia lepak tau. Dia lepak dengan kawannya yang bernama Sebastian Garcia Bolster. Araujo dan Bolster ni adalah kawan baik. Dan time lepak tu dia dalam keadaan high, tau tak? Dia ni jenis yang suka mabuk, suka high. Dia ceritalah pasal rompakan yang pernah berlaku pada tahun 1999 tu. Dia cakap lebih kurang macam ni. What if diorang boleh lepas, kan? Dia orang cakap yang time rompak 1999 tu, what if diorang boleh lepas and then diorang hilang? Mesti time tu rompakan tu akan menjadi sejarah yang besar. Dia cerita macam tu lah dengan kawannya. So yang si Bolster ni dia tak ambil pot sangat, sebab dia tahu time tu si Araujo ni tengah mabuk. So dia just ya je lah kan. Bolster dan juga Araujo ni adalah dua orang best friend sejak sekolah menengah lagi. Tapi dia orang ni mempunyai dua perwatakan yang berbeza guys. Si Bolster ni seorang yang sangat mahir dalam bidang elektronik. Boleh dikatakan dia ni seorang mekanik lah. Si Bolster ni live a normal life lah dengan dia punya wife, dengan anak dia. Pendek kata dengan family dia lah. Manakala si Araujo ni lain sikit guys. Dia ni agak nakal, suka menyendiri, and at the same time dia buat kerja-kerja yang gila. Dia juga mengajar martial art untuk menyara kos hidup, dan juga at the same time guys, dia jual ganja. Dia buat benda yang orang cakap break the rule lah, senang cerita. Ayah dan datuk si Bolster ni sebelum ni pernah ditipu oleh bank. Si Bolster ni menyimpan satu perasaan yang boleh dikatakan benci dengan bank tersebut. Dan akhirnya guys, si Bolster ni bersetuju dengan Araujo untuk merompak bank Banco Rio. Plan si Araujo ni, dia cakap dekat Bolster yang kita akan rompak bank. Kita tidak akan menggunakan senjata. Maksudnya, kita tak akan guna kekerasan. Plan si Araujo ni guys, dia bagi tahu Bolster yang dia orang ni akan merompak bank tanpa menggunakan pistol sebenar. Okay guys, untuk pengetahuan korang, di Buenos Aires ni banyak terowong bawah tanah. Ini disebabkan banjir selalu berlaku akibat ribut. So dekat area bandar tu memang banyak terowong. Dan kebetulan di pinggir bandar Buenos Aires yang berada di Argentina ni, di bawah bank Banco Rio tersebut, ada satu terowong yang mereka akan gunakan untuk merompak bank ini. Tapi persoalannya, diorang tengah bincang ni tau. Salah satu daripada conversation diorang, macam mana nak masuk? Sistem alam is everywhere. And si Araujo dah ada plan sebenarnya untuk sistem alam tersebut. Kalau kita masuk waktu malam, memanglah akan bunyi alam. What if kita buat rompakan ni pada waktu siang, pada hari bekerja? Si Araujo ni guys, dia dah plan dah. Dia bagi tahu Bolster yang diorang akan buat satu rompakan palsu untuk mengalihkan perhatian rompakan sebenar. Tapi setelah berbincang, diorang ni berfikir, takkan kita nak pergi rompak dua orang je. So at that time, si Bolster berfikir untuk menambah kru-kru mereka pergi rompak bank Banco Rio ni. Dan mereka telah berjumpa dengan dua lelaki yang dipanggil Doc dan juga seorang rakannya yang bernama Ruben Alberto de la Torre ataupun Beto. Doc dan Beto ni adalah pencuri yang terkenal jugalah di Argentina time tu. Si Bolster pergi approach diorang ni dan convince dia untuk join Araujo dan dia untuk pergi rompak bank Banco Rio. Seorang yang bernama Luis Mario Vitete Selanes. Vitete ni dia kaya guys. Dia ada duit. Araujo, Bolster, Doc, Beto dan Vitete. Vitete ni guys, dia telah laburkan 100,000 untuk mission merompak bank Banco Rio ni. Dan akhirnya mereka berjaya keluar melalui terowong sebenarnya guys. Mereka telah lari daripada bank Banco Rio tersebut melalui terowong yang telah dibuat oleh Bolster ni. Okey, kita berbalik pada cerita yang depan tadi tu. Polis hairan mana hilang dia kan. Sebenarnya dia orang lari melalui terowong. Dan pada jam 7 malam, pada hari kejadian, time polis berjaya masuk ke dalam bank Banco Rio tu, mereka semua ni sebenarnya telah berada di rumah. Mereka tengah tengok TV sambil makan-makan guys. Tengok live rompakan yang diorang buat tengah hari tadi tu.
polis menyiasat kes ini sangat-sangat lama guys. Si Bolster ni dia ada rompak macam credit card juga. Dalam peti simpanan tu dia ada macam credit card. So apa yang Bolster ni buat, dia pergi bagi dekat orang. So setiap orang akan gunakan kad kredit yang dia bagi tu guys. And setiap kali orang swipe dekat kedai, polis automatik akan pergi terus dekat orang tu. Just imagine berapa orang dah dia bagi kad tu. So polis Argentina pada masa tu agak confused, tak jumpa sebenarnya siapa yang merompak. Mereka rasa malu seolah-olah mereka ni dipermainkan guys. Kalau rompakan ini merupakan satu sejarah yang misteri, bagaimana aku boleh ceritakan kat korang? Rompakan yang hampir-hampir sempurna ini kantoi disebabkan oleh awek Beto. Si Beto ni guys, lepas dia pergi rompak bank dengan kru-kru Araujo ni, dia balik rumah jumpa girlfriend dia. And pada masa tu dia bagi tahu dengan girlfriend dia pergi rompak bank sebab Beto ni adalah seorang playboy. Dah banyak duit, dia sakit hati lah, seolah-olah dipermainkan oleh Beto. So dia pergi balai polis, dia report tentang kejadian rompakan ni. So lastly Beto dan kru-krunya ditangkap. Sebanyak 5 orang, kalau tak silap aku 5 orang. 2 orang lagi terlepas disebabkan awek Beto ni tak tahu siapa 2 orang lagi tu, tak pernah jumpa. So 5 orang ni telah berjaya ditangkap oleh polis Argentina. Dan siasatan ni guys mengambil masa yang agak lama. Bertahun-tahun dia orang cuba cari siapakah mastermind di sebalik rompakan di Bank Bancorio ni. So guys, motif sebenarnya adalah kerana Araujo ni nak pergi rompak bank dan juga at the same time si Bolster ni nak balas dendam dengan Bank Bancorio. Tapi sebenarnya matlaman tu tak menghalalkan cara guys. So benda-benda macam ni memang salah di sisi undang-undang. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang masih lagi tengok video ni sampai habis. Thank you so much. I really appreciate it and I'll see you guys again in the next video.